para nabi dan para rasul sepanjang bulan Ramadan. Dan Alhamdulillah hari ini kita masuk ke nabi yang seterusnya, iaitu kisah pada Nabi Daud. Nabi Daud, di mana semalam kita lihat bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan petunjuk apabila di antara zaman Nabi Musa nak sampai kepada zaman Nabi Daud, Allah hantar beberapa nabi. Antaranya nabi-nabi yang diutuskan adalah Nabi Yusha, Nabi Uzair dan Nabi Samuel. Di mana para nabi ini sebahagiannya berusaha untuk membawa Bani Israel ini masuk ke dalam Baitul Maqdis, dan akhirnya mereka dapat masuk ke dalam Baitul Maqdis. Apabila kita lihat insya-Allah hari ini, kita lihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala melantik seorang daripada Bani Israel, iaitu Talut. Semua tak setuju. Sebab apa? Sebab Talut ini adalah di kalangan orang biasa, rakyat marhain, tak ada pengaruh, tak ada kekayaan, maka mereka tak bersetuju untuk dilantik Talut. Maka Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu kepada Nabi Samuel pada ketika itu bahawa sesungguhnya Allah akan turunkan peti tabut yang mana hilang dahulu waktu diserang oleh tentera daripada kerajaan Babylon. Kalau tuan-tuan nak rujuk kisah ini tuan-tuan, ianya ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 247 sampai 248. Ada menceritakan tentang kisah Bani Israel ini, tentang Talut dan juga tentang peti tabut itu. Apa yang berlaku apabila dilantik raja ini, Talut ini bawa mereka, waqala lalahum nabiyuhum innallaha qad ba'asa lakum Talut tamalika. Allah lantik Talut ini. Allah rakamkan di dalam Al-Quran bahawa Allah lantik Talut ini menjadi raja buat Bani Israel. Allah bagi petunjuk kepada Talut sebagai raja di kalangan orang yang miskin, dan Talut ini di dalam kitab-kitab Bible lama disebutkan dengan gelaran Paul. Kalau tuan-tuan dengar Paul tu, itu adalah Talut. Mereka kata Allah dah pakat dengan Nabi Samuel. Allah dah pakat, wa qala lahum nabiyyuhum inna ayata innallaha ya'ti biqumut tabut. Allah turunkan, wahai Samuel, bagi tahu kepada Bani Israel, nak tahu bukti bahawa Allah yang turunkan, Allah yang lantik Talut ini sebagai raja Bani Israel. Allah beritahu kepada Nabi dia, bagi tahu Bani Israel yang bahawa sesungguhnya Allah akan turunkan peti tabut ini yang pernah hilang. Dan Allah akan turunkan peti tabut ini, fihi sakinatun rabbikum, di dalamnya ada ketenangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam peti itu ada barang-barang tinggalan Nabi Musa. Sebahagian bagi tahu tongkat Nabi Musa, ada janggut Nabi Musa, ada man dan juga salwa, dan di mana di dalam peti itu juga ada tinggalan daripada Rasul, iaitu Nabi Harun, Nabi Musa dan Nabi Harun. Lalu Allah bawa turun peti ini tuan-tuan melalui tahmiluha malaikah, melalui para malaikat. Malaikat bawa turun peti Talut ini, bawa turun depan mata Bani Israel ini. Sebab tu kita kata kalaulah Bani Israel ini tak nak beriman lagi, Allah tunjukkan turunnya peti itu melalui malaikat yang bawa turun. Kalau tak beriman, tak taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sangatlah pelik untuk Bani Israel ini. Lalu Talut ini siapkan tentera dia, lebih kurang 600,000 untuk lalui perjalanan yang jauh. Sebab apa? Mereka daripada lembah yang mereka sesat itu nak pergi menuju ke Baitul Maqdis, lalu lintas di sebatang sungai. Lalu dekat batang sungai, Talut kata, man syaraba minhu falaysa minni.
siapa yang minum daripada air di sungai ini, maka dia tak boleh ikut. Dia tak boleh ikut. Lalu pada ketika itulah sebahagian yang ambil keputusan untuk minum, dan Allah rakam dalam Quran cerita ini, tuan-tuan. Siapa yang minum tak boleh ikut, dan kalau nak minum hanya teguk daripada yang melekat dekat tangan dia saja. Ambil, seduk sikit, minum. Antaranya, tuan-tuan, Talut ini diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satunya, kalau orang dah lama tak minum dalam perjalanan yang jauh, kalau mereka minum dengan banyak, maka apa, tuan-tuan? Kita tengok kalau kita puasa pun minum air banyak, apa yang berlaku? Kita akan tersandar. Kalau lebih sikit maksimum tangki dalam perut kita ni kita isi, kita akan tersandar, habis dengan tarawihnya ke mana, apa pun ke mana, kita akan duduk macam ular sawa yang kekenyangan. Sebab itulah Talut ini dia ada misi. Dia nak pergi ke Baitul Maqdis, nak realisasikan impian Nabi Musa yang telah diarahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bawa Bani Israel pergi ke Baitul Maqdis. Dia kata macam tu sebab apa? Supaya tak nak orang-orang Bani Israel ini jadi malas. Nanti kalau duduk lama dekat situ, masanya akan jadi panjang, kemudian boleh jadi mereka akan diserang dengan musuh. Lalu mereka meneruskan perjalanan. Daripada 600,000 orang, tuan-tuan, tinggal beberapa ratus sahaja yang ikut Talut ini untuk pergi ke Baitul Maqdis. Yang lain minum, tuan-tuan, dan mereka tak nak teruskan perjalanan. Masuk dalam Baitul Maqdis ni, jumpa satu kaum yang namanya Jabbar. Kaum Jabbar ini dia kaum yang kuat, besar. Raja dia ini, ketua dia bernama Jalut. Macam-macam, Talut, Jalut lah. Jalut ini adalah ketua bagi kaum suku Jabbar, di mana dia ini adalah raja yang mempunyai fizikal yang besar, kuat. Dia ini, tuan-tuan, boleh menandingi segala musuh, dan dia adalah raja segala musuh. Gelaran dia, raja segala musuh, dan tiada tandingan, boleh berlawan dengan singa dan harimau. Dahsyat dia ni. Dahsyat dia ni, Jalut ini dia boleh lawan singa dan harimau. Bila masuknya Bani Israel ni dalam kota tersebut, selalunya kalau peperangan zaman dahulu, peperangan zaman purba dahulu, kalau berperang mereka tidak akan bertempur sekaligus. Mereka akan sparring dulu. Satu lawan satu ke, dua lawan dua ke, tiga lawan tiga ke. Sama juga zaman Rasulullah pun begitu. Nak mula perang Uhud, kita akan tengok dulu Sayyidina Hamzah lawan sparring, seorang lawan seorang dulu. Zaman ni pun begitu juga, di mana raja dia sendiri yang menawarkan. Dia kata, siapa-siapa di kalangan Bani Israel yang nak lawan dengan aku, sila tampil ke hadapan. Dia tanya 3 kali. Kali pertama tak berjawab, kali kedua tak berjawab, kali ketiga pun tak berjawab, dan akhirnya dia nampak ada seorang budak. Budak-budak belasan tahun, sebenarnya dia ni dah angkat tangan lama dah. Cuma dia budak dan orang tak nampak dia. Bila orang nampak dia, maka raja tadi kata, oh, adakah kamu yang nak berlawan dengan aku? Balik dulu, selesaikan SPM kamu dan sebagainya. Sebagai contohlah. Raja tu ketawa dan gelakkan dia. Kerana apa? Kerana bukan tandingan dia. Dia kata, better berlawan pun dengan singa. Ini bukan pula dengan kamu, budak-budak lagi yang baru yang nak hidup dan nak berlawan dengan beta. Ini satu penghinaan buat beta. Apa yang berlaku, tuan-tuan? Budak itu bawa satu alat, di mana alat itu dia digunakan untuk melempar batu. Kalau kita faham hari ni apa, tuan-tuan? Lestik lah. Lestik. Tapi bentuk alat itu sendiri saya tak tahu. Cuma dia kata alat itu adalah diperbuat daripada satu kayu, dan di mana dia ada digunakan untuk melempar ataupun menunjukkan peluru-peluru seperti batu. Apa yang berlaku? Budak ini, tuan-tuan, dia ambil lestik dia ini, saya sebut lestik lah. Lestik dia ini, kemudian dia tuju tepat ke arah dahi raja tadi. Yang itu raja yang bernama Jalut tadi.
tepat kena kat dahi dia tu, dan bila raja itu terjatuh, tergolek, budak ini lompat ke arah raja itu dan terus memenggal kepada raja itu. Sekejap je tuan-tuan. Sekejap saja perlawanan dia ni, bukannya nak perlukan masa macam kita tengok apa ni, mak kilau berlawan-lawan, ada waktu berehat, ada masa orang ni menang, ada masa orang ni pula kalah. Tak, dia sekejap saja. Terus bila raja tu jatuh, budak ni ambil pedang dan pancung kepala raja tersebut, maka tergamamlah orang-orang Bashar tadi, Jabbar tadi. Orang-orang Jabbar tergamam sebab apa? Sebab budak-budak yang kalah kan, daripada Bani Israel ini yang kalahkan raja dia ni. Maka budak itu adalah siapa? Dia adalah Nabi Daud. Dia adalah Nabi Daud. Dia adalah Nabi Daud. Lepas Talut dapat masuk bersama dengan orang-orang Bani Israel ke dalam Baitul Maqdis, maka ketika itulah Talut ini memerintah kerajaan Baitul Maqdis, dan dia kahwinkan anak dia kepada Nabi Daud. Dia kahwinkan anak dia dengan Nabi Daud. Lepas Talut mangkat, Nabi Daud lah yang mengambil pemerintahan Baitul Maqdis. Nabi Daud lah yang mewujudkan negara bangsa Islam, Israel. Dia yang mewujudkan negara bangsa. Maksudnya negara itu dalamnya satu bangsa saja, iaitu Israel. Negara bangsa Israel yang ketika itu Islam lah tuan-tuan. Islam, dan di bawah satu bendera Israel yang kita tengok bintang tu. Bintang itu kita panggil dengan Star of David. David ini apa? David ini adalah merujuk kepada Nabi Daud. Star of David, bintang Nabi Daud, yang asalnya bintang itu sebenarnya berada di cincin Nabi Daud. Kemudian apa yang berlaku? Nabi Daud ini diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kelebihan di mana dia boleh wa'alanna lahu hadid. Dia boleh lenturkan besi, tuan-tuan. Besi kalau dia pegang ni macam main tanah liat. Macam tu dia dibuat besi tu apabila Nabi Daud ni boleh pegang besi. Jadi bila dia ada kemahiran dan kelebihan tersebut, dia membentuk satu pasukan tentera yang hebat. Kerana setiap baju-baju besi tentera Nabi Daud ini dilentur oleh tangan Nabi Daud sendiri. Maksudnya custom made. Dia tak ada size XL, double XL. Maksudnya dia ambil tentera tu, pakai memang cantik-cantik ikut bentuk tubuh tentera tersebut. Maka dia ada kecanggihan daripada sudut itu, dan juga dia boleh menempa besi dijadikan senjata oleh siapa dia? Oleh Nabi Daud. Kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi Daud. Dan Nabi Daud ini adalah Nabi yang sangat adil. Hari ini kita nak tengok apa yang berlaku tentang Nabi Daud. Satu hari tuan-tuan, Nabi Daud ini dia didatangi oleh rakyat dia. Rakyat dia datang kepada dia satu hari. Nabi Daud solat di mihrab dia. Mihrab Nabi Daud ni mana tuan-tuan? Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa tu, dekat situ mihrab Nabi Daud. Masjid Aqsa ni sudah pun ada wujud daripada zaman Nabi Yaqub lagi. Lama lagi tuan-tuan. Tapi bukanlah Masjidil Aqsa yang sekarang ini. Dia dah melalui satu proses renovasi dan penambahbaikan. Masjid Aqsa ini dah ada pada zaman Nabi Yaqub lagi. Tiba-tiba waktu Nabi Daud ini sedang beribadah kepada Allah, dia didatangi oleh dua orang pemuda yang lompat daripada mihrab dia. Lompat daripada mihrab dia, Nabi Daud terkejut. Bila Nabi Daud terkejut, dua orang pemuda ni kata kepada Nabi Daud, "Wahai tuanku," dia adalah pemerintah, "Wahai tuanku, tak ada apa-apa yang berlaku dan tidak ada apa perkara yang tidak baik berlaku. Kami nak bertanyakan kamu soalan sahaja untuk penyelesaian." Apa yang soalan yang akan ditanyakan? Saudara ini, seorang saudara ni, dia kata, "Saudara aku ni dia ada 99 ekor kambing. Dan aku ada seekor sahaja kambing. Aku ada seekor sekambing. Sahabat aku ini kata, bagikan aku seekor kambing. Sebab apa? Kamu ada seekor saja. Bagi kepada aku untuk dicukupkan 100 ekor kambing. Dan aku sahaja yang akan bela kambing tersebut."
Kamu duduk saja, cukup bulan, cukup masa, aku bagi keuntungan. Nabi Daud kata kepada mereka, apa masalahnya? Masalahnya, adakah ini adalah perkara yang adil berlaku untuk aku dan juga untuk saudara aku ini? Apa yang berlaku tuan-tuan? Tiba-tiba Nabi Daud jawab, Nabi Daud kata, sesungguhnya abang kamu ini sudah menzalimi kamu. Sebab apa? Sebab dia dah ambil dah kambing orang tu, tapi dia tak bayar pun. Dia tak bayar duit yang dia nak janjikan tu, hasil daripada binatang ternakan dia ini. Nabi Daud sebut kamu ini telah menzalimi sahabat kamu ini, maka ketika itu tiba-tiba dua orang tu hilang. Hilang macam tu saja. Hilang macam tu saja. Kemudian Nabi Daud tahulah bahawa sesungguhnya ini adalah ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mungkin dua orang itu adalah malaikat yang dihantar oleh Allah untuk nak uji Nabi Daud. Apa yang berlaku sebenarnya tuan-tuan daripada cerita ini? Nabi Daud beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahawa sesungguhnya ada perkara yang tidak kena daripada keputusan dia. Kalau ikutkan tuan-tuan, kita logik akal, betul lah apa yang Nabi Daud kata tu. Kamu ambil binatang kawan kamu ni seekor, kemudian kamu bela, cukup masa, kamu bagi duit, tapi kamu tak bagi duit. Kamu menzalimi lah. Memang betul lah, memang zalim lah perkara tersebut. Tapi Allah nak ajar kepada Nabi Daud, nak jadi seorang pemerintah, mestilah adil. Adilnya di mana tuan-tuan? Nabi Daud kena dengar dulu apa yang seorang lagi tu nak cakap. Masalahnya Nabi Daud dengar seorang sahaja bercakap, belum lagi habis kawan yang seorang lagi nak cakap, Nabi Daud dah kata dah bahawa sesungguhnya kamu menzalimi kawan kamu. Nampak tak? Allah nak bagi pengajaran terus kepada Nabi Daud bahawa sesungguhnya kena dengar dua-dua pihak sahaja. Kena dengar dua-dua pihak. Macam kita lah. Kita kalau pro dengan satu-satu pemerintah, kita jangan dengar satu pemerintah saja. Kena dengar juga satu lagi pemerintah. Lawan dia ni kata apa? Maksudnya kena ada timbang tara. Timbang tara. Tak boleh dengar satu pihak saja. Kalau dengar cikgu kita, anak kita mengadu dan sebagainya, cikgu kat sekolah ni sekian, jangan terus serang cikgu. Jangan terus viral kan. Kena tanya dengan cikgu ni, betul ke anak saya kata sekolah ni makan tak cukup lah sebagainya. Kena tanya, kena selidik dahulu. Tak boleh terus menyerang dan membuat keputusan. Ini tarbiyah Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Daud. Kemudian tuan-tuan, Nabi Daud beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan akhirnya Nabi Daud ketika itu sujud meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cerita ini tuan-tuan ada di dalam Al-Quran surah Sad. Kalau tuan-tuan ada perasan, ada sujud yang di mana ada ayat yang kita kena sujud sekejap. Ayat tersebut itu merujuk kepada kisah Nabi Daud minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Nabi Sulaiman iaitu adalah anak kepada Nabi Daud. Satu hari tuan-tuan, Nabi Daud ini dapat dengar, didatangi oleh kaum dia, rakyat dia bertanyakan soalan begini. Aku ada dua orang datang kepada dia, dua orang ibu datang berebut seorang anak. Dua orang ibu berebut dengan seorang anak. Ketika itu Nabi Daud dengar, kami ini pergi ke kebun membawa dua orang anak kami. Balik daripada kebun nak ambil anak kami ini, tinggal seorang saja. Saya tak pastilah dulu tu pakaian dia sama ke, baju dia sama ke dan sebagainya, tapi masing-masing kata ini anak kami. Tak, ini anak kami. Dibawakan peristiwa ini kepada Nabi Daud. Apa yang berlaku tuan-tuan? Nabi Daud ambil keputusan. Dia kata apa? Dia kata berikan hak penjagaan bayi ini kepada si ibu yang lebih tua ini. Atas alasan bahawa sesungguhnya yang kamu ini masih muda, masih berpeluang untuk mendapatkan anak. Bagi anak ini kepada yang sudah tua ini. Kemudian apa yang berlaku ketika itu? Nabi Sulaiman yang ketika itu raja muda.
Raja muda lah tuan-tuan. Raja muda Sulaiman ketika itu yang sudah mencecah usia remaja. Sulaiman dengar. Dia cakap dengan ayah dia, wahai ayahku Nabi Daud, sesungguhnya Alung ada pendapat Alung. Nampak? Nabi Sulaiman mencelah terus tuan-tuan. Kalau kita lah, anak kita mencelah dalam keadaan kita ni adalah pemerintah, orang ramai pun ada, jatuhlah saham tuan-tuan. Sebab apa? Kita ayah takkan nak dengar cakap anak yang masih lagi remaja pada ketika itu. Tapi Nabi Daud ni ambil pendapat, wahai anakku, ceritakan apa pendapat kamu. Nabi Sulaiman ini dia ada hikmah yang lebih daripada Nabi Daud. Dia kata apa dengan ayah dia? Wahai ayah, ambil pisau dan pedang. Ambil pisau dan juga pedang, bawa kepadaku apa yang aku cadangkan. Bayi ini seorang, maka kita belahlah. Macam pelik tuan-tuan. Kita belah, kalau belah matilah kan. Kita belah, seorang ambil satu lengan, seorang ambil lengan kiri, seorang ambil lengan kanan, seorang ambil kaki kiri, seorang ambil kaki kanan, seorang ambil. Kita belah dua. Kemudian belum sempat pun Nabi Sulaiman nak habiskan perkataannya, seorang ibu yang muda tadi dia kata tak apa, aku serahkan anak ini kepada yang lebih tua ini. Kemudian jawab Nabi Sulaiman, sesungguhnya kita sudah pun mendapatkan jawapan siapakah pemilik ataupun ibu yang sebenar kepada anak ini. Siapa dia tuan-tuan? Dia adalah ibu yang muda tadi. Sebab apa? Sebab Nabi Sulaiman bagi jawapan bahawa sesungguhnya apabila nak disebutkan perkataan untuk nak dipotong anak ini, dibahagikan kepada dua, maka si ibu yang muda inilah lebih bersungguh-sungguh untuk nak bagi kepada ibu yang lebih tua anak tersebut. Sebab tanah anak itu mati dan tanah anak itu dipotong dan sebagainya. Sebab apa? Ibu ini dia dengar je anak dia nak dipotong, dia tak sanggup, maka dia kata daripada mati dan sebagainya, aku serahkanlah anak ini kepada ibu yang lebih tua untuk dijaga, asalkan anak itu dapat meneruskan kehidupan dia. Antara hikmah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Sulaiman. Nanti kita akan lihat tuan-tuan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala ini mengurniakan hikmah kepada Nabi Sulaiman, di mana Nabi Sulaiman ini nanti berdoa kepada Allah apabila Nabi Daud ini wafat. Nabi Daud wafat, ketika nak dibawa ramai kaum dia, rakyat kerajaan Nabi Daud ini ikut sama hantar jenazah Nabi Daud. Bila nampak ramainya bawa jenazah ayahandanya ini, maka Nabi Sulaiman pada ketika itu minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala melalui Allah untuk dibawa, panggil semua burung-burung untuk lindungi orang-orang yang mengiringi jenazah Nabi Daud tadi tuan-tuan. Kemudian nanti kita akan lihat bagaimana Nabi Daud ini berdoa kepada Allah untuk diberikan kerajaan di mana, wahai Allah, berikan kerajaan kepada aku yang hebat, yang tidak pernah engkau berikan kepada orang yang sebelum dan juga orang yang akan datang. Apa yang dapat Nabi Sulaiman dapat tuan-tuan? Dia dapat memerintah manusia, dia dapat memerintah jin, dan dia dapat kawal angin tuan-tuan. Dia dapat kawal angin, di mana nanti kita nampak Nabi Sulaiman dia nak bergerak nanti perjalanan yang sepatutnya seminggu boleh jadi satu hari tuan-tuan, melalui daripada angin. Daripada angin. Kita tengok betul lah, memang angin ini mempercepatkan perjalanan. Contoh dia apa tuan-tuan? Kapal terbang. Kita nampak kapal terbang kan? Kapal terbang tu bukan sayap dia, kekuatan dia bukan daripada dia punya enjin dia. Faktor dia adalah daripada angin. Kipas dia tu yang berpusing tu dengan kelajuan ratusan kilometer sejam tu tuan-tuan, itu yang membuatkan pesawat itu menjadi laju. Kita kat sini ada kapten tak datang. Kata kapten boleh kongsi cerita tentang kapal terbang ni. Memang angin. Jadi orang ambil benda ini, angin ini, melalui kisah Nabi Sulaiman ini, angin ini
merupakan kenderaan yang laju, di mana diambil daripada inilah untuk dijadikan kisahnya daripada kapal terbang itu, tuan-tuan. Nanti kita akan tengok insya-Allah pada esok hari kisah Nabi Sulaiman. Kita akan tengok kerajaan Nabi Sulaiman, di mana Nabi Sulaiman ni memerintah. Dia keluar tu, tuan-tuan, dia tanya, mana Hudhud? Man Hudhud? Di mana Hudhud? Dia boleh tahu binatang, haiwan mana yang tak ikut bersama-sama dalam rombongan dia. Sampailah dia sebut satu perkataan, Hudhud mana? Berehat ke? Ponteng ke daripada bekerja? Nanti Hudhud, kamu kena datang menghadap aku, berikan alasan yang kukuh. Kalau tidak, aku akan hukum kamu dengan hukuman yang berat. Lalu Hudhud ini datang berjumpa dengan Nabi Sulaiman. Jumpa dengan Nabi Sulaiman, dia kata apa? Wahai Nabi Sulaiman, sesungguhnya tadi aku memantau keadaan ruang udara. Ruang udara di mana aku melihat ada satu kerajaan yang sama hebat, tapi dia diperintah oleh seorang wanita. Nabi Sulaiman pelik, diperintah oleh seorang wanita, satu kerajaan yang hebat, tapi kerajaan yang hebat ini dia menyembah matahari. Dia menyembah matahari. Ketika itulah Nabi Sulaiman sangat marah. Kerana apa? Telah pun Allah kurniakan kamu kerajaan yang hebat, kerajaan yang bagus, tapi kamu menyembah selain daripada Allah. Wahai Hudhud, sampaikan kiriman surat aku ini kepada raja tersebut. Dalam tulisan surat tersebut, tuan-tuan, disebutkan nama Sulaiman. Daripada Sulaiman. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak, tuan-tuan? Kalau kita tengok berdasarkan surat itu, patutnya Bismillah lah yang berada di atas. Tapi Nabi Sulaiman nampak, Nabi Sulaiman tahu bahawa sesungguhnya kalau musuh yang menerima surat itu, dia akan baca Bismillahirrahmanirrahim, maka dia akan kutuk, hina perkataan Bismillahirrahmanirrahim. Dia akan kata, apalah nama Bismillahirrahmanirrahim, apa benda ayat ini dan sebagainya. Tapi kalau dia melihat nama aku Sulaiman, daripada aku Sulaiman, maka dia akan hina dulu nama aku daripada nama Tuhan aku. Apa kandungan surat tersebut dan apa yang berlaku selepas itu, tuan-tuan, kita akan sambung pada keesokan hari kisah Nabi Sulaiman dengan kerajaan yang Allah berikan, bukan sahaja memerintah manusia, jin, binatang sekali, tuan-tuan. Kita akan tengok pada esok hari insya-Allah. Yang baik datang daripada Allah, yang lemah adalah kelemahan saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.